Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 5? Cikgu harap semua sudah bersedia untuk menyambung sesi pembelajaran matematik kita pada minggu ini. Jadi baik murid-murid, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran matematik kita yang mana pada minggu ini kita akan memfokuskan kepada beberapa perkara penting, iaitu yang pertama, kita akan belajar bagaimana untuk membandingkan nilai dua nombor. Yang seterusnya kita akan belajar untuk menyusun nombor sama ada secara tertib menaik ataupun menurun. Dan kita akan sambung dengan melengkapkan sebarang rangkaian nombor sama ada secara tertib menaik ataupun menurun. Murid-murid tahun 5, kita sambung pembelajaran kita dengan kita mulakan dengan topik membandingkan nombor. Bila kita nak membandingkan nombor, terdapat dua perkara yang perlu kita fahami, iaitu perkataan ataupun frasa lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Kedua-dua frasa ini kita gunakan untuk membandingkan dua ataupun lebih nombor. Suka cikgu ingatkan, bila kita nak membandingkan nombor, kita fahamkan konsep nombor miskin dan nombor kaya. Nombor kaya ni merujuk kepada nombor yang lebih besar, manakala nombor miskin merujuk kepada nombor yang kecil. Pukul rata, cikgu minta kamu bayangkan nombor 1 sehingga nombor 9. Nombor 9 tentulah nombor yang kaya berbanding dengan nombor 1. Jadi nombor 9 dikira sebagai nombor kaya, manakala 1 adalah kecil. Dan kita kira 1 ini sebagai nombor miskin. Itu gambaran kasar macam mana kita nak membandingkan nombor. Tapi bila tahun 5 ni, nombor kita semakin besar. Jadi kita akan tengok bagaimana nak membandingkan nombor-nombor tersebut. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Baik, kita ada 4 model iaitu robot, bangunan, rumah dan kereta. Untuk robot kita ada 118,200, manakala bangunan kita ada 320,915. Rumah kita ada 120,290 dan akhir sekali kereta kita ada 98,050. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Bagaimana kita nak membandingkan nombor. Soalan dia, antara rumah dan kereta. Kita bulatkan antara rumah dan kereta, yang manakah blok menggunakan blok yang lebih banyak? Okey, antara dua ni kita nak tengok macam mana. Okey, pertama kita masukkan di dalam kotak nilai tempat terlebih dahulu. Kita masukkan rumah, masukkan nombor daripada belakang. 092, 021. Seterusnya kita masukkan kereta pula. Kereta 05, 089. Ini cara pertama bila kita nak bandingkan nombor. Okey, dia tanya yang manakah blok yang lebih banyak, rumah ke kereta. Kita dah masukkan dalam kotak nilai tempat. Perkara yang pertama sekali kita kena buat ialah kita kira bilangan digit. Kita kira bilangan digit. Bilangan digit tu apa cikgu? Bilangan digit tu ialah dalam nombor ni ada berapa bilangan nombor dalam tu. Okey, kita tengok. Okey, tengok rumah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rumah ada 6 digit. 120,290 itu ada 6 digit. Okey, kita tengok kereta pula. Kita tengok kereta. Kereta ada 1, 2,
3, 4 dan 5. Okey, untuk kereta ada 5 digit. Di situ kita boleh buat perbandingan. Okey, rumah ada 6 digit, kereta ada 5 digit. Jika bilangan digit berbeza, tengok ni, maka nombor yang mempunyai bilangan digit yang banyak adalah nombor yang lebih besar. Okey, kita tengok rumah tadi ada berapa? 6 digit. Kereta ada berapa? 5 digit. Dekat mentol ni dia kata apa? Kalau bilangan digit tu paling banyak, nombor tu adalah nombor yang lebih besar. Jadi kita boleh buat keputusan kat sini antara rumah dan kereta. Rumah mempunyai ataupun menggunakan blok yang paling banyak sebab bilangan digit dia ada 6. Berbandingkan kereta dia ada 5 digit sahaja. Jadi model rumah menggunakan blok lebih banyak berbanding model kereta. Jadi kita dah buat perbandingan kat situlah. Ataupun kita boleh cakap 120,290 lebih besar daripada 98,050. Itu contoh yang pertama. Bagaimana kita nak buat perbandingan antara dua nombor. Kita akan kira bilangan digit untuk nombor tersebut. Okey, faham ya? Baik murid-murid, mari kita lihat contoh yang kedua pula. Cikgu masih menggunakan soalan yang sama. Ada robot, bangunan, rumah dan kereta. Baik, antara robot dan bangunan. Robot, kita bulatkan robot. Robot dan bangunan. Yang manakah menggunakan blok yang lebih sedikit? Cikgu ulang. Robot dan bangunan. Antara dua ni, yang manakah yang menggunakan blok lebih sedikit? Maksudnya nombor tu nombor miskin. Antara nombor kat robot dengan nombor bangunan, nombor mana yang lagi miskin atau lagi sikit? Kita tengok. Kita masukkan dalam kotak nilai tempat. Untuk robot dan bangunan. Kita masukkan daripada belakang. Okey, robot kita dah masukkan sifar 2811. Seterusnya kita masukkan untuk bangunan pula 51903. Di sini kita boleh buat perbandingan dengan jelas. Sebab tu cikgu masukkan dalam kotak nilai tempat. So senang kita nak buat perbandingan. Tadi yang pertama kita kira bilangan digit. Yang ni kita kira dulu. Okey, kita tengok robot ada berapa bilangan digit? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So robot ada 6 digit. Untuk bangunan ada berapa? Bangunan ada 6 digit juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Jadi kedua-dua nombor ni, antara robot dan bangunan ni, mempunyai bilangan digit yang sama. Jadi macam mana kita nak tentukan nombor mana yang lebih kecil? Sebab tadi contoh yang pertama, kalau bilangan digit tu berbeza, kita boleh buat perbandingan. Kalau bilangan digit dia banyak, so nombor tu besar. Kalau yang macam ni, okey, kita tengok. Jika, tengok kat mentol ni. Jika bilangan digit sama, maka buat perbandingan daripada digit belah kiri. Kiri terlebih dahulu. Maksudnya mana tu? Kita akan mulakan daripada kiri, iaitu tempat ratus ribu. Kita tengok tempat ratus ribu. Antara nombor 1 dengan nombor 3, yang mana lebih sedikit? Yang mana nombor miskin? Mana satu? Robot, betul, nombor 1. Jadi robot menggunakan blok yang lebih sedikit berbanding bangunan. Ataupun kita boleh cakap 118,200 lebih kecil daripada 320,915. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh pertama tadi kita kira bilangan digit. So bilangan digit tak sama, kita boleh nampak perbezaan.
Tapi untuk soalan kedua, bilangan digit sama. Bila bilangan digit sama, kita akan tengok di bahagian digit yang belah kiri terlebih dahulu. Kat situ kita buat perbandingan. Cikgu harap semua murid jelas. Baik murid-murid, kita sambung, kita tengok contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Masih menggunakan nombor yang soalan yang sama. Okey, kali ni soalan dia antara robot dan rumah. Antara robot dan rumah. Robot ada 118,200 dan rumah ada 120,290. Manakah yang menggunakan blok yang lebih banyak? Cikgu ulang. Antara robot dan rumah, yang mana menggunakan blok yang lebih banyak? Kita terus masuk dalam kotak nilai tempat untuk robot dan rumah. Okey, robot kita ada sifar 2811 daripada belakang. Rumah sifar 92 sifar 21. Okey, kita buat apa dulu? Kira bilangan digit. Okey, bilangan digit untuk robot ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Pergi tengok pula rumah. Rumah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit juga. So sama. Kita tak boleh nak bandingkan. Lepas tu kita pergi pula cara yang kedua. Kita akan mula daripada belah kiri terlebih dahulu, iaitu daripada nilai tempat ratus ribu. Okey. Kita tengok satu robot 100,000 dia 1. Rumah pun sama 1. 1 dengan 1 dia seri. Tak ada siapa lagi banyak, tak ada siapa lagi paling sikit. 1 dengan 1 sama. Jadi macam mana kita nak buat? Kita beralih ke rumah sebelah pula, iaitu rumah 10,000. Kita tengok 10,000. 10,000 untuk robot dia 1. Dia 1. Tetapi untuk rumah dia 2. Jadi kita boleh buat perbandingan antara nombor 1 dengan nombor 2. Siapa yang lebih banyak? Siapa yang lebih kaya? Tentulah 2, iaitu rumah. Jadi rumah menggunakan blok yang lebih banyak berbanding robot. Ataupun kita boleh kata 120,290 lebih besar daripada 118,200. Selesai. Itu cara kita nak bandingkan nombor yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Pertama, kita kira bilangan digit. Kalau ada perbezaan bilangan digit, kita boleh tengok yang mana satu lebih besar, yang mana satu lebih kecil. Bergantung pada soalan. Kalau dua-dua bilangan digit tu sama, kita tengok perbandingan bermula daripada belah kiri dahulu, iaitu nilai tempat 100,000. Kalau sama juga, kita beralih kepada 10,000. Kalau sama juga, kita pergi kepada 1,000. Begitulah seterusnya sampai kita jumpa perbandingan nombor. Baik, jelas ya murid-murid? Baik, Alhamdulillah selesai sudah perbandingan nombor. Bila kita dah boleh buat perbandingan nombor, kita akan boleh susun nombor dengan baik. Bila kita nak menyusun nombor, dua perkara yang kita perlu tahu, iaitu menyusun nombor secara tertib menaik dan menyusun nombor secara tertib menurun. Apa yang dimaksudkan dengan menurun menaik ni? Yang pertama, untuk menaik, kita susun nombor tu daripada nilai yang paling kecil ataupun paling miskin kepada nombor yang paling besar ataupun nombor yang kaya. Contoh, nombor 1 sampai nombor 10 lah. Cikgu akan susun menaik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Maksudnya daripada paling kecil sehingga kepada yang paling besar. Nak senang tengok macam kita naik tangga lah. Daripada bawah naik sampai tinggi. Itu menaik. Kalau menurun, kita akan susun nombor daripada yang paling besar sehingga kepada yang paling kecil.
Ataupun macam kita turun tangga lah. Daripada tempat tinggi, kita turun sampai bawah. Kita turun sampai paling rendah. Contoh, nombor 1 sampai nombor 10. Kalau dia menurun, dia adalah daripada nombor besar. 10, 9, 8, sampai akhir sekali nombor 1. Itu adalah tertib menurun. Itu berkenaan dengan cara bagaimana kita susun nombor. Kita tengok contoh yang pertama. Bagaimana kita nak menyusun nombor ni secara tertib menaik. Ada 4 tu. Cikgu masih guna soalan yang sama yang ada dalam buku teks kamu. Baik, kita masukkan 4 tu dalam kotak nilai tempat. Robot, bangunan, rumah dan kereta. Ingat, masukkan nombor daripada belakang. Senang nak buat perbandingan. Okey, kita masukkan robot, bangunan, rumah, kereta. Sekarang kita susun secara menaik. Menaik tadi cikgu cakap apa? Daripada yang paling kecil sehingga yang paling besar. Baik. Kita kira dulu bilangan digit. Robot ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Sebab kita nak buat perbandingan ni, mana dulu kita nak letak? Sebab tu kita kira dulu bilangan digit. Sebab kita nak tengok nombor mana yang paling kecil dahulu. Sebab menaik kan. Okey, bangunan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Okey, rumah. Rumah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Pun 6 digit juga. Kereta. Kita tengok kereta. Kereta ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kereta ada 5 digit. Jadi nombor mana yang kita nak mulakan dulu kalau kita nak susun secara menaik? Maksudnya nombor yang paling kecil dahulu. Tentulah kereta yang akan bermula. Kita akan susun nombor, kita akan mula dengan kereta. Sebab antara 4-4 ni, kereta mempunyai bilangan digit yang paling sedikit, iaitu 5 digit. So, kereta akan bermula dulu. Sebab kereta bilangan dia paling sedikit. So, kita mulakan dengan kereta, iaitu 98,050. Lepas tu kita letak koma. Okay, koma ni jangan lupa. Ada orang terlupa nak tulis. Okay. Seterusnya, lepas tu nombor mana yang kita nak? Okay, kereta dah sudah kan? Kita buang. Tak payah tengok dah. Tinggal 3 lagi. Mana kita nak letak lepas kereta? Robot ke, bangunan ke, rumah? Sekarang bilangan digit dia sama. Jadi cikgu pesan apa tadi? Bila bilangan digit sama, tengok daripada belah kiri dahulu. Kita ada 1, 3, 1. Antara 1, 3 dan 1, nombor mana yang paling kecil? 1 betul. So, tapi ada 2 1. Iaitu di robot dan di rumah. Kita akan tengok yang belah kiri lagi. Di sebelah 10,000 pula. Iaitu 1 dan 2. Antara 1 dengan 2, yang mana paling kecil? 1. Jadi robot yang kita akan tulis selepas kereta, iaitu 118,200. Seterusnya, lepas tu kita akan tulis sambung teruslah. Habis dah robot, kita hanya tinggal rumah dan bangunan. Rumah dengan bangunan, maka selepas robot kita akan ambil rumah. 120,290. Dan akhir sekali kita akan ambil bangunan, iaitu 320,915. Maka jadilah satu susunan nombor secara menaik, iaitu daripada yang paling kecil sehingga kepada yang paling besar. Seterusnya murid-murid, kita tengok pula macam mana kita nak susun nombor secara tertib menurun. Yang mana kita tahu, cikgu dah cakap tadi, menurun ialah kita susun nombor daripada yang paling besar sehingga kepada nombor yang paling kecil. Cikgu ada 4 kepingkat nombor ni. Dan setiap nombor ada nilai dia yang tertentu. Jadi kita masukkan nombor ni dalam kotak nilai tempat sebelum kita susun secara tertib menurun.
Okey, kita masukkan 540,500. Seterusnya kita masukkan 538,900. Seterusnya kita masukkan 536,500 dan akhir sekali kita masukkan 541,250. Jadi nombor mana yang nak mula dulu? Menaik ni, menurun. Menurun maksudnya kita mula dengan nombor yang paling besar. Antara empat-empat ni mana satu yang paling besar yang kita kena susun dulu. Pertama, kira dulu bilangan digit. Kalau kamu tengok bilangan digitnya, empat-empat bilangan digit dia sama, iaitu berapa? 6. Semua empat-empat kad nombor ni mempunyai bilangan digit yang sama, iaitu 6. Jadi kita tidak boleh buat perbandingan menggunakan bilangan digit. Kita akan gunakan kaedah, kita tengok daripada belah kiri dahulu, iaitu daripada tempat ratus ribu. Okey, bulatkan ratus ribu. Nombor yang pertama 5. Kedua pun 5 juga. Ketiga pun 5 juga. Keempat pun 5 juga. Tak boleh nak buat perbandingan. Yang mana satu besar, yang mana satu kecil. Sebab empat-empat mula dengan nombor 5. Pergi kat sebelah pula, iaitu 10,000. Bulatkan 10,000. Ada berbeza kat situ. Ada 4, ada 4, ada 3, ada 3. Okey, antara nombor-nombor ni yang mana paling besar? Ada dua nombor betul yang sama, iaitu 4 dan 4. Bila macam tu, tengok dekat nombor sebelah 4 yang atas, sifar. Yang 4 bawah ni berapa? 1. Jadi sifar dengan 1, yang mana paling banyak? 1 betul. Jadi nombor inilah yang paling besar. Jadi kita akan tulis 541,250 terlebih dahulu, sebab nombor ni yang paling besar. Seterusnya nombor mana? Tentulah nombor yang kat atas ni. Tadi sebab kita buat dua perbandingan, kalau ni lagi besar, kecil sikit mesti yang ini. So kita akan tulis 540,500. Okey, seterusnya nombor mana kita nak tulis? Tinggal 3 dengan 3 ni kan? Okey, sama. Kita tengok 8 dengan 6 sebelah dia. Okey, antara 8 dengan 6, yang mana paling besar? 8, betul, 8. Jadi nombor inilah yang akan kita tulis seterusnya. Dan akhir sekali, nombor ni ialah nombor yang paling kecil. Itulah, jadilah satu susunan nombor yang kita susun secara tertib menurun, iaitu nombor yang paling besar sehingga nombor yang paling kecil. Itu susunan nombor. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada minggu ini. 4 perkara yang kita belajar pada minggu ini. Yang pertama, kita dah boleh bezakan nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Dan kita dah mahir menggunakan lebih daripada, dan kita dah mahir menggunakan kecil daripada dalam membandingkan dua nombor. Dan akhir sekali kita dah belajar menyusun nombor tertib menaik, iaitu daripada yang rendah ataupun nombor yang kecil kepada nombor yang lebih besar. Dan kita dah belajar cara untuk susun nombor secara tertib menurun, iaitu daripada yang nombor besar kepada nombor yang lebih kecil. Cikgu harap semua boleh mengikuti pembelajaran kita pada minggu ini. Kalau kamu kurang faham, terus WhatsApp ataupun telefon cikgu, ataupun kamu boleh tengok video ini ulang sampai kamu faham. Boleh minta bantuan ibu dan ayah ataupun abang dan kakak yang berada di rumah masing-masing. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.